A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Hashr. Kita sampai ayat yang ke-21. InsyaAllah ada 3 ayat lagi dan kita akan habiskan hari ini. Sebelum kita sambung ayat ke-22, kita tengok pengajaran daripada ayat lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Sebelum ini Allah bagi tahu balasan kepada orang munafik dan juga orang Yahudi Bani Nadir yang berpakat untuk memerangi Islam. Dan Allah buat perumpamaan antara munafik dengan Bani Nadir sama dengan perumpamaan syaitan menghasut manusia supaya kufur. Kemudian bila sebaik saja manusia kufur kepada Allah, syaitan berlepas tangan. Begitulah orang munafik berjanji kepada Bani Nadir untuk membantu mereka jika Bani Nadir diperangi oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi bila betul-betul Nabi dan sahabat mengepung Bani Nadir, orang munafik berlepas diri. Semuanya ada kepentingan masing-masing dan bila dalam keadaan terdesak, masing-masing nak selamatkan diri masing-masing. Kemudian Allah beritahu dua-dua puak ni dalam neraka Jahannam. Kemudian lepas tu Allah bagi peringatan kepada orang beriman. Rahmat Allah kepada semua makhluknya. Tapi itu adalah rahmat yang umum. Allah bagi sihat, Allah bagi panjang umur, Allah bagi rezeki kepada semua makhluknya, sama ada yang beriman ataupun yang kafir. Tapi rahmat Allah kepada orang beriman adalah rahmat yang khusus. Iaitu Allah bagi keimanan, Allah bagi kesabaran, Allah bagi istiqamah dalam mempertahankan iman dan dalam beristiqamah ketika beramal. Jadi Allah bagi nasihat, muhasabah kepada orang beriman. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dalam semua keadaan, di semua tempat. Dan sentiasalah muhasabah diri. Sentiasa memikirkan apa yang kita telah lakukan sebagai persiapan untuk kematian besok. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Jadi Allah, kalau kita tak bersedia untuk kematian, untuk akhirat pun Allah tak rugi. Kalau kita bersedia dengan amalan yang terbaik pun Allah tak untung. Tapi kerana rahmat Allah kepada hamba-Nya, Allah tetap bagi peringatan. Jadi Allah suruh kita, khususnya Allah beriman, supaya sentiasa bermuhasabah setiap hari, setiap saat. Adakah amalan kita dah betul, selari dengan kehendak Allah, selari dengan sunnah Nabi, ataupun tidak? Kalau dah betul, adakah dah khusyuk sempurna ataupun belum? Kalau semua betul belum, maka baikilah amalan kita, tingkatkan iman kita kepada Allah sebagai persiapan untuk hari besok. Kemudian Allah bagi larangan, jangan kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah. Maka kesannya mereka akan dilupakan oleh Allah. Mereka lupa untuk buat persiapan untuk hari akhirat. Mereka lupa buat kebaikan untuk diri sendiri. Kemudian Allah beritahu, ahli syurga, ahli neraka tidak akan sama dengan ahli syurga. Penghuni syurga adalah orang yang berjaya. Kemudian Allah beritahu asas kekuatan orang beriman ialah Al-Quran. Dan kesan Al-Quran ini sangat luar biasa. Walaupun dia hanya kata-kata Allah, tapi kalau didengari, dihayati oleh orang yang faham, dia boleh berlaku satu perkara yang luar biasa.
Sehingga Allah buat contoh, kalau Al-Quran diturunkan kepada gunung yang besar dan keras dan kukuh, dalam keadaan gunung faham, maka gunung itu akan khusyuk dan akan pecah. Maka sepatutnya hati manusia yang lembut, yang lebih kecil daripada gunung, sepatutnya bila mendengar ataupun mentadabbur Al-Quran, lagi terkesan, lagi khusyuk dan mungkin membawa kepada perubahan yang besar dalam kehidupannya. Di sini juga Allah nak bagi tahu, hanya Quran sahaja dengan izin Allah boleh mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik. Kata-kata manusia tidak mungkin dapat mengubah kehidupan manusia. Kemudian ayat hari ini Allah cerita tentang sifat-sifatnya. Sebenarnya Allah nak cerita tentang dirinya. Allah nak cerita tentang dirinya. Siapa Allah, apa sifat-sifatnya. Apa kaitan dengan ayat sebelum ni? Sebelum ni Allah menceritakan tentang Al-Quran, kesan Al-Quran kepada hati yang bersih. Dan Quran tidak akan memberi apa-apa kesan kalau hati itu keras. Tiba-tiba ayat seterusnya Allah menceritakan tentang dirinya. Apa kaitan? Apa kaitannya? Sebenarnya Allah nak bagi tahu, punca manusia baca Quran dan terkesan, Quran boleh mengubah kehidupannya ialah apabila manusia kenal Tuhan. Kenal sifat-sifat Allah yang antaranya akan disebut dalam ayat hari ini dan sampai akhir. Jadi kalau manusia kenal Allah melalui sifatnya, melalui ayat-ayatnya, maka dia akan terkesan dengan Al-Quran. Dia akan rasa kebesaran Allah, dia akan rasa kemuliaan Al-Quran. Tapi selagi mana manusia tidak rasa kebesaran Allah, tidak kenal Allah, tidak cinta Allah, Quran tidak akan memberi apa-apa kesan walaupun mulutnya sentiasa membaca Al-Quran. Walaupun dadanya penuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau dibaca oleh orang yang tidak kenal Allah, tidak cinta Allah, tidak rasa kebesaran Allah, maka Quran itu hanya sebagai satu bahan bacaan saja. Bahkan Allah kata tidak lebih daripada keldai yang membawa kitab. Sekiranya orang yang membawa itu tidak kenal Allah. Sebab itulah Allah sebut dalam surah Al-Hajj. Kita tadabbur dan sebelum tu kita tengok surah Al-Hajj. Okey, cuba kita terjemah. Wa ma qadarullah. Dan tidaklah mereka ni siapa? Orang-orang musyrikin. Qadaru makna mentakdirkan. Mentakdirkan makna memuliakan. Tidaklah mereka memuliakan Allah haqqa qadrihi, sebenar-benar kemuliaan. Jadi kenapa manusia kufur kepada Allah? Kenapa manusia syirik pada Allah? Kenapa manusia lupa kepada Allah? Sebabnya, inilah sebab utama. Sebab mereka tidak kenal Allah, mereka tidak menilai Allah, dan mereka tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang sebenar-benarnya. Sedangkan Allah kata, innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah yang mereka tak kenal, yang mereka tak hormat itu adalah laqawiyyun, sangat-sangat kuat kesempurnaan sangat sempurna kekuatannya, dan azizun, sangat perkasa. Jadi dengan dua sifat ni, sebenarnya dua sifat ni tidak ada pada manusia. Tapi manusia tetap takut pada manusia. Manusia tetap gerun pada manusia. Walaupun manusia tidak ada pun sifat qawiyyun. Bila ada musibah, manusia tak boleh tolak. Bila ada sakit, manusia tak boleh sembuhkan diri sendiri. Dan azizun tidak ada pada manusia, tapi manusia tetap gerun kepada manusia. Sebab, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Okey. Ini asas akidah, asas agama, iaitu ma'rifatullah. Jadi ayat hari ini Allah nak bagi tahu
Quran yang kalau diturun ke atas gunung dan gunung tu faham akan meletup. Sebab apa? Sebab pemilik Al-Quran, Quran adalah kata-kata siapa? Kata-kata Allah. Siapa Allah? Allah sebut tentang dirinya, tentang kebesarannya, tentang kemuliaannya, yang sepatutnya bila kita kenal Allah, kita akan memuliakan kata-katanya, iaitu Al-Quran. Tapi kalau kita tak kenal Allah, kita tak cinta Allah, Quran kita akan jadikan hanya sebagai bahan bacaan, ataupun sebagai bahan untuk mendapat pahala, ataupun untuk majlis khatam. Okey, cuba tengok. Huwa, dialah. Dia adalah Allah. Okey, walaupun hanya dua perkataan, tapi sebenar ini sudah menunjukkan ayat yang lengkap. Dalam bahasa Arab, dua perkataan ini lengkap. Huwallah. Walaupun dua perkataan, tapi ayat yang lengkap dan mesejnya cukup jelas. Apa yang Allah nak beritahu daripada dua perkataan ni? Apa yang Allah nak beritahu? Kalau mencipta ada ni. Huwallahul khaliqu kan. Tapi bila Allah sebut dia adalah Allah, makna apa dia makna Allah? Asal daripada kata apa? Ilah. Jadi Allah nak begitu dalam dua perkataan ni, dia saja Tuhan yang berhak disembah. Full stop. Kalau orang tak faham, dialah Allah. Yalah, betul lah. Tapi kamu sembah tak? Mana kamu tak faham? Wassalam. Sebenarnya Allah nak beritahu, dialah Allah yang hanya berhak disembah. Yang lain langsung tak berhak disembah. Kemudian Allah tegaskan lagi, Allah kuatkan lagi dengan ayat yang berikut. Siapa Allah yang berhak disembah? Iaitu Allazi, yang la ilaha, tidak ada Tuhan illa melainkan dia. Tuhan dia yang berhak disembah, yang memang tidak ada Tuhan yang lain melainkan dia sahaja. Bila sebut la ilaha illallah ataupun la ilaha illahu, dia sebenarnya memberi gambaran yang sangat luas dan sangat jelas. Apa dia? Lepas tu bila Nabi mula dakwah, Nabi bawa kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi bila kali pertama orang Arab Mekah mendengar mesej Nabi, hanya la ilaha illallah saja, mereka dah faham. Apa yang mereka faham daripada perkataan la ilaha illallah? Apa yang mereka faham? Mereka bukan setakat faham tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Tapi tidak ada apa-apa sahaja peraturan, sistem yang wajib dipatuhi melainkan sistem dan peraturan yang Allah tetapkan. Luas. Sebab tu orang Badui bagi tahu kepada Nabi Muhammad, bila kamu sebut la ilaha illallah, makna kamu sebenarnya mengisytiharkan perang dengan orang Mekah, dengan seluruh tanah Arab. Sebab kamu ni dengan kalimah ni la ilaha illallah, kamu nak mengubah sistem. Bukan nak ajak orang sembah Allah sahaja, tapi nak mengubah sistem kehidupan. Sistem kehidupan individu, keluarga, masyarakat, sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem kewangan, semua berkiblatkan hanya kepada Allah. Sebab itulah orang Arab bila dengar kalimah ni, ni Muhammad cari pasal ni. Muhammad cari pasal, Muhammad cari gaduh. Sebab tu hari pertama lagi mereka bermusuh dengan Muhammad. Sebab mereka faham kalimah la ilaha illallah. Mereka kena tinggal berhala, bukan setakat tinggal berhala saja. Mereka kena tinggal penzinaan, pelacuran, rasuah, dengki, zalim. Semua unsur-unsur yang tidak baik mereka kena tinggalkan. Dan mereka kena letak orang yang beriman di atas. Siapa yang memerintah Mekah masa itu kena turun ke bawah. Sebab itulah mereka perangi Muhammad habis-habisan. Kenapa? Adakah Muhammad bagi forum perdana? Tak. Nabi Muhammad hanya sampaikan mesej la ilaha illallah. Jelas. Lepas tu kadang-kadang orang yang revert kan. Dia masuk Islam, kita suruh mengucap. Kadang-kadang dia tak rasa apa pun dengan kalimah ni kan.
Dia tak rasa dia kena bertukar keseluruhannya. Kadang-kadang dia faham apa? Kena pakai kopiah, kena pergi masjid, kan? Tak. Kena bersih seluruhnya, zahir dan batin. Dan sebab itulah bila orang terima kalimah ni yang disampaikan oleh Nabi melalui Al-Quran, berubah tak? 180 darjah. Para sahabat berubah. Cara berfikir, akhlak, pergaulan, semua berubah. Tapi berapa ramai yang sebut kalimah ni, La ilaha illallah, bahkan disebut berpuluh kali setiap hari, tak mengubah apa-apa. Sebab mereka hanya faham, La ilaha illallah hanya menukar agama. Bila sebut La ilaha illallah, agamanya Islam. Bukan menukar seluruh sistem kehidupan. Okey? Kemudian Allah beritahu lagi tentang dirinya. Apa yang hebat sangat Tuhan ni, sehingga dia saja yang berhak disembah. Bila dia turunkan kitab, bila dia baca akan mengubah kehidupan manusia. Akan menjadi gunung pun akan pecah. Apa kehebatan Allah? Alimul ghaib. Dia mengetahui al-ghaib, perkara ghaib. Perkara ghaib. Wasyahadah, dan syahadah lawan dia ghaib. Syahadah apa dia? Yang zahir. Okey. Apa kelebihan ni sifat Allah alimul ghaib? Dia antara ghaib dengan zahir, yang mana dulu? Zahir dulu ke ghaib dulu? Kita kalau jumpa orang, kita nampak yang zahir dulu ke yang ghaib? Yang zahir, yang ghaib kita tak nampak pun. Tapi dalam susunnya Allah sebut ghaib dulu. Padahal yang awalnya zahir dulu, baru nampak yang ghaib. Kenapa Allah sebut yang ghaib dulu? Kenapa? Susunan tu. Sepatut ayat alimus syahadah wal ghaib. Apa dia? Satu, Allah nak beritahu kelebihan Tuhan dengan kita, kan? Kita tahu benda zahir. Jadi kalau Allah beritahu mula-mula dia tahu benda yang zahir dulu, tak nampak hebat sangatlah. Jadi Allah beritahu sifat yang manusia tak ada, iaitu tahu benda ghaib. Yang kedua, Allah nak beritahu apa? Ya Allah nak fokuskan, ya Allah nak perhatikan apa dia? Yang nampak ke tak nampak? Yang tak nampak. Kan? Bila orang tu solat, kita biasa fokus, bila kita solat kita fokus apa? Hati kita ikhlas ke? Pakaian kita bersih? Imannya macam mana? Apa yang kita fokus bila kita solat? Tapi yang Allah nak tengok dalam hati. Sebab apa yang Allah nak tengok yang dalam hati? Sebab yang zahir ni manusia tahu. Orang tahu kita solat. Orang tahu kita pergi umrah. Tapi yang orang tak tahu apa dia? Kita pergi umrah kerana nak berniaga. Itu orang tak tahu. Orang tahu kita pergi solat. Tapi orang tak tahu apa dia? Kita pergi solat kerana terpaksa. Sebab tu dalam surah apa ni? Allah kata, Yauma. Apa dia? Sebut semua. Apa ni? Hussila ma fis sudur. Tak, hussila ma fis sudur. Tadi kata banyak. Bukan. Wal adiyat. Apa ni? Fala ya'lamu
Idza bu'sirama fil qubur. Kemudian wa hussilama fis sudur. Kemudian inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Surah Al-Adiyat kan? Okey, cuba terjemah. 9, 10, 11. Okey. Fala ya'lamu. Cuba tengok apa Allah beritahu. Fala ya'lamu, maka manusia tidak tahu. Apa yang manusia tak tahu? Iza bu'sirama, apabila ia dibongkarkan apa yang dalam kubur, kan? Manusia tak tahu apabila manusia dibongkar dalam kubur. Manusia ketika dalam kubur tersembunyi tak? Tersembunyilah duduk dalam kubur. Nampak tak orang dalam kubur? Tak nampak. Jadi yang tersembunyi pertama yang Allah bongkar pada Allah keluarkan mayat. Yang kedua, yang tersembunyi kedua pada wa hussilama fis sudur, dan Allah bongkarkan pula apa yang dalam ada. Ni al-ghaib. Bila dibangkitkan daripada kubur, ya Allah nak bongkar apa dah? Bukan kamu salat, tapi kamu salat kerana apa? Ya Allah nak bongkar apa dah? Bukan kamu baca Quran, tapi kamu baca Quran kerana apa? Kan? Itulah yang awal-awal masuk neraka siapa? Yang amalan zahirnya hebat kan? Berjihad, baca Quran, dermawan, zahirnya hebat. Tapi yang ni orang tak tahu. Fis sudur. Kerana apa mereka buat? Jadi bila kita tahu Allah tu sifatnya alimul ghaib, sepatutnya kesan kepada kita apa dia? Kesan pada kita bila nak bercakap, kita fikir 10 kali, dan bila nak buat apa, kita pastikan hati kita ikhlas. Tidak ada langsung riak ke, kerana nak menunjuk ke, langsung tak ada. Sebab apa? Allah tahu apa dalam hati. Okey. Dan ini, bila Allah sebut ini, alimul ghaib, mana? Ini sifat yang khas kepada Allah. Orang lain tak ada. Manusia tahu tak benda ghaib? Ada ghaib ni ada dua jenis. Ada ghaib nisbi, iaitu saya tak tahu apa yang anak saya buat apa kat rumah, kan? Itu ghaib bagi saya. Tapi anak saya tahu tak? Itu dia panggil ghaib separuh. Satu lagi ghaib mutlak, iaitu semua tak tahu. Saya tak tahu, anak saya tak tahu, semua orang tak tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu. Apa dia? Kiamat, surga, neraka, dosa, pahala, semua tak tahu. Jadi Allah tahu benda yang ghaib nisbi dan juga ghaib yang mutlak. Dan sifat ni ada tak pada manusia? Ada tak? Satu lagi, Allah tahu benda ghaib ni ataupun benda zahir yang dah berlaku ke yang belum berlaku? Yang belum, yang sedang, dan kemudian Allah tahu penghujung kehidupan manusia, dia ahli surga ataupun ahli neraka, sejak bila Allah tahu? Bila tu? Berapa lama? Sebelum Allah cipta bumi lagi, 50,000 tahun. Manusia tahu apa? Manusia tahu tak apa berlaku besok? Tak payahlah besok. Petang ni tahu tak nak berlaku apa? Tak tahu. Dajjal tahu tak tarikh tepat nak keluar? Tak tahu. Lemah manusia. Lemah manusia. Jadi bila manusia banyak benda tak tahu, patut tak kita dengar cakap manusia? Tak patut. Yang patut kita dengar ialah alimul ghaib. Dengarlah cakap dia daripada ayat Fatihah sampai surah An-Nas. Berapa banyak ayat alimul ghaib wa syahadah kita tak dengar, kita tak faham. Tapi kata-kata manusia yang jahil, tak tahu apa-apa akan berlaku, yang tu kita bagi masa dan kita dengar. Okey. Apa lagi sifat Allah? Huwa, dia juga Ar-Rahman, Maha. Apa beza Ar-Rahmanur Rahim?
Rahman adalah semua makhluk. Rahim? Rahim untuk orang beriman saja. Di dunia saja. Di akhirat saja. Oh. Dunia akhirat itu dunia saja. Kan? Itu pendapat yang popular lah. Tapi pendapat yang lebih tepat ialah yang tak popular. Pendapat Syekh Shalih Utsaimin, dia kata Ar-Rahman ni adalah sifat. Ar-Rahim adalah perbuatan. Perbuatan. Jadi Ar-Rahman sifat Allah. Apa makna sifat? Allah tu memang bersifat pemurah penyayang. Tapi bila rahmat Allah sampai pada kita, itu Ar-Rahim. Perbuatan Allah dah sampai pada kita. Analogi macam ni. Orang kata Epa ni baik. Dia dengar cerita lah. Itu sifat. Tapi bila Epa betul-betul bagi buku tafsir percuma, dia panggil apa tu? Dia panggil Rahim. Bila kebaikan Epa betul-betul sampai pada orang, itu dia panggil boleh. Jadi Ar-Rahman sifat Allah. Allah dulu kini selama-lama sejak azali sentiasa ada sifat Ar-Rahman. Dan bila Allah bagi rahmatnya kepada manusia, itu adalah Ar-Rahim. Okey, kalau ambil makna biasa, Ar-Rahman apa dah? Penyayang. Ar-Rahim? Dia sebenar maknanya, kalau kita kata yang ni penyayang, ni pemurah. Ataupun rahmat pemurah, yang ni penyayang. Sebenarnya kurang tepat. Sebab apa? Sebab apa? Sayang, sama tak penyayang dengan pemurah? Sama tak? Tak sama macam mana? Boleh bagi perbezaan. Pemurah dermawan. Tapi kalau dia tak sayang, dia tak derma. Adakah setiap pemurah dia penyayang? Adakah setiap penyayang dia pemurah? Ya. Pemurah tak mestinya penyayang, betul? Saya bagi contoh macam ni. Ada orang miskin datang kan? Kita pun kesian, kita pun bagi duit. Kita pemurah ke penyayang? Pemurah. Kalau kita penyayang pada, jom duduk rumah saya jadi anak angkat saya. Itu penyayang. Kan? Kalau kita sayang, kenapa bagi RM10? Bagilah 100. Kan? Dah. Antara orang yang tak nak buat ialah dia sentiasa suruh orang. Okey. Cuba tengok susunan. Allah kata, Allah sifatnya mengetahui benda gaib. Menakutkan. Tahu yang dulu, yang akan datang, yang sedang, yang kecil, yang besar. 10 tahun akan datang, Allah dah tahu kita nak buat apa. Dan masa kita nak mati, Allah tahu kita mati kufur ataupun beriman. Wali'azubillah. Kemudian Allah tahu benda yang zahir kan. Tiba-tiba Allah kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa kaitan? Apa kaitan? Dua sifat ni pemurah penyayang dengan alimul ghaib wasyahadah. Kenapa? Sepatutnya kalau alimul ghaib wasyahadah menunjukkan apa? Hebat. Dan kita sepatut rasa gerun. Bila rasa hebat dan gerun, sepatut apa dua sifat di sini yang sesuai dengan alimul ghaib? Jabbar, Al-Qahhar, Al-Mutakabbir. Betul tak? Tapi kenapa tiba-tiba alimul ghaib hebat? Tiba-tiba dua sifat yang menunjukkan Allah sayang. Kenapa? Dia Rahman Rahim dapat tak kat dunia? Dapat. Orang beriman ni dapat rahmat Allah kat akhirat saja, kat dunia sekali. Dunia dapat. Kalau tak dapat rahmat Allah kat dunia, dia tak boleh dapat di akhirat. Sama jawapan dia sama dengan ayat ni.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu Ar-Rahmani. Cuba tengok, segala puji hanya milik Allah. Kenapa segala puji hanya milik Allah? Sebab dia pencipta, pemilik semua sekali. Hebat tak? Bila hebat, sepatut sifat apa kat sini? Al-Jabbar, kan? Tapi kenapa Ar-Rahmanur Rahim? Kenapa? Itu tadabbur tu. Tadabbur. Kalau kita faham, kita tadabbur, kita rasa ya Allah. Ada jawapan? Tak. Allah mula-mula sebut segala puji bagi Allah sebab apa? Sebab dia Rabbul Alamin. Rabbul Alamin menunjukkan apa? Kehebatan, kekuasaan, kebesaran Allah, kan? Tiba-tiba lepas tu Allah kata, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, tapi dia penyayang. Sepatutnya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Al-Qahhar, Al-Aziz, Al-Mutakabbir. Baru sesuai dengan Rabbul Alamin. Okey, jawab. Tak apa. Yang tak boleh tak nak jawab. Allah Ta'ala ni dia, kita buatlah apa pun, buat syirik ke, buat dosa ke, dia ni maknanya Ar-Rahman lah. Tak sampai. Jawapan ni salah pun tak, betul pun tak, sebab tak jelas. Sama kan? Jadi sama kan? Sama. Alimul ghaib menakutkan. Kalau saya beritahu, anda sedang diawasi oleh polis yang mengetahui segala pergerakan anda, kita rasa apa? Takut. Lepas tu saya beritahu, dan polis tu adalah penyayang. Apa maksud tu? Kemungkinan kita rasa dekat lah dengan walaupun Allah tu kita yang hebat. Dia penyayang. Kita takkan rasa jauh dengan pencipta kita, kita rasa macam Mana Allah nak apa tu? dekat. Tapi kalau nak dekat, logiknya janganlah sebut sifat yang hebat. Kalau Allah sebut sifat yang biasa-biasa, lepas tu penyayang, kita akan jadi apa? Ambil remeh. Tapi bila Allah kata Rabbul Alamin, kita dah rasa gerun, kita berhati-hati. Dan bila Allah sebut penyayang, walaupun dia hebat, dia penyayang, aku nak pergi dekat dengan dia. Orang yang ada kuasa, orang yang tahu segala-gala, tiba-tiba penyayang, mesti ada kebaikan. Allah nak kata welcome. Boleh faham? Macam slogan itulah. Polis kan, dengan polis kita rasa apa? Lepas tu slogan dia mesra. Bunyi mesra tu mungkin orang rasa, okeylah. Walaupun polis ada kuasa, ada pistol, tapi mesra. Tapi kita tetap takut tak pada polis? Tak takut. Sebab kita hanya takut pada Alhamdulillah. Boleh faham tak? Jadi tadabburnya apa? Kalau Allah tu alimul ghaib dan dia penyayang, jangan takutlah. Cuma pastikan kamu buat benda yang baik sahaja dan ikhlaskan niat. Dan katalah kamu tersilap, kamu buat kerana riak kan, maka jangan jauhkan diri sebab Allah penyayang. Bertobatlah segera. Jadi Allah nak kita dekat dengan dia. Kenapa? Kalau kamu nak apa? Semua ada kat dia. Dia Rabbul Alamin. Kemudian kamu nak kasih sayang, dia Ar-Rahmanur Rahim. Tapi berlaku tak dalam kehidupan kita? Berlaku tak dalam kehidupan kita? Ini ayat ni kita selalu baca ni. Kita selalu baca Rabbul Alamin, lepas tu Ar-Rahmanur Rahim. Berlaku tak dalam kehidupan kita? Kita nak sesuatu, kita cari Tuhan. Sebab apa? Sebab dia ada sesuatu, dia ada segala-gala. Dan sebab apa? Sebab yang kedua, dia memang penyayang. Kenapa aku mesti jauhkan daripada Tuhan yang ada segala-gala dan dia juga penyayang? Saya bagi contoh. Manusia Okey.
supaya kita betul-betul tadabbur, saya bagi contoh kan. Biasa siapa yang orang yang kita dekat dengan dia? Kita selalu nak dekat, selalu nak duduk bersembah dengan dia. Kalau duduk jauh teringat je pada dia, biasa siapa? Orang yang penyayang, ibu. Ha? Ibu. Kenapa? Adakah dia Rabbul Alamin? Bukan. Adakah dia sama penyayangnya dengan Allah? Tak. Tapi banyak tak masa kita dengan dia? Banyak. Bila ada masalah kita cari dia tak? Logiknya apa? Orang yang kalau macam ibu kita dah dekat, walaupun dia bukan memiliki al-alamin, walaupun penyayang dia tak sama dengan Allah, maka Tuhan sepatutnya kita dekat dengan dia berapa lama? 24 jam. Betul tak? Tapi cuba muhasabah diri kita. Kita rasa kita lebih dekat dengan orang ke lebih dekat dengan Allah yang Rabbul Alamin dan penyayang? Cuba muhasabah diri kita. Kita rasa tak dekat dengan Allah sebagaimana dekat dengan orang? Rasa tak? Takkan jawapan tu pun nak buat kajian? Ha? 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 Ya. Dia sebenarnya kita boleh tahu hubungan kita dengan Allah jauh ataupun dekat. Kita boleh tahu. Ukurannya apa? Ha? Ada satu lagi. Nak tahu hubungan kita dengan Allah dekat ataupun tak. Iaitu hubungan kita dengan Al-Quran. Kan ayat cerita sebelum ni cerita pasal Quran. Quran kalau kami turun atas gunung boleh pecah. Sebab apa? Sebab yang menurunkan Al-Quran ialah Alimul Ghaib Wasyahadah Huwar Rahmanur Rahim. Kalau kita jarang baca, kalau baca pun tak rasa apa-apa, sebenarnya itu gambaran kita jauh daripada Allah. Dan sebenar gambaran apa tu? Bila kita jauh pada Allah, kita belum, apa tadi? Surah Al-Hajj. Kita belum meletak Allah di tempat yang sepatutnya dalam kehidupan kita. Okey. Kita pergi ayat seterusnya. Huwa. Dialah Allah. Allazi yang la ilaha. Tidak ada Tuhan yang disembah illahu, melainkan Allah ulang sekali lagi ya. Dia tidak ada Tuhan yang disembah melainkan dia sahaja. Mana kalau kita sembah selain pada Allah, sembah nafsu ke, sembah harta ke, sebenarnya kita tak kenal Tuhan. Walaupun kita solat tunggang balik kan, sebenarnya kita belum kenal Allah. Kemudian Allah beritahu lagi sifatnya Al-Malik. Yang apa Malik? Yang berkuasa ataupun yang bersifat raja. Al-Malik yang menguasai kan? Malik. Malik apa ni? Yang menguasai apa ni? Allah tak sebut Malik ni menguasai apa. Tapi kita boleh faham seluruhnya. Dia menguasai segala kerajaan, dia menguasai setiap apa saja yang ada. Tak ada satu yang terlepas daripada Allah. Manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan, pemerintah yang zalim, semua di bawah kekuasaan Allah. Sebab tu Allah nak jatuh siapa je, sekelip mata boleh jatuh. Okey. Dulu orang kata Donald Trump akan menang kan, tapi kalah. Sebab apa? Sebab bukan Joe Biden tu hebat, tapi sebab Allah nak menjatuhkan. Okey. Al-Quddus. Apa lagi sifat? Al-Quddus mana yang suci. Suci apa ni? Bila sebut suci, mesti suci daripada kekurangan, kelemahan. Jadi bodoh tak manusia sembah manusia yang banyak, yang ada 1000 kelemahan.
Bodoh tak manusia ikut nafsu yang memang sentiasa suruh benda yang jahat. Bodoh tak manusia mendengar cakap bos dia yang juga adalah makhluk. Jadi kalau manusia cerdik, dia hanya sembah Tuhan Al-Malik. Yang kedua Al-Qudus. Al-Qudus mana suci daripada segala kekurangan, sifat lemah. Macam Allah sebut dalam surah apa ni? Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Kemudian la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Tengok Allah perkenalkan diri dia, tapi ramai yang tak kenal juga kan. Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Kemudian sifat Allah, antara sifat yang utama ialah Al-Hayyu. Apa makna Al-Hayyu? Beza. Manusia pun hidup juga. Haiwan pun hidup. Tapi bezanya apa? Kehebatan hidup Allah ialah hidup yang azali, yang tidak ada permulaan. Bila tidak ada permulaan, mana tidak ada siapa mencipta Allah. Sebab dia pencipta. Yang kedua, hidup Allah adalah abadi, yang tidak ada pengakhiran. Kemudian Al-Qayyum, Allah yang sentiasa berdiri dengan sendiri, tak perlukan apa-apa. Tak perlukan anak, tak perlukan isteri, tak perlukan rumah, tak perlukan apa-apa. Dan Allah la ta'khuzu sinatun. Allah tidak pernah dipengaruhi oleh sinah. Apa makna sinah? Mengantuk. Jadi manusia hebat macam mana, kuat macam mana, mengantuk tak? Bila mengantuk je lemah. Bila mengantuk je lemah. Jadi bodoh tak kita bergantung pada orang yang mengantuk? Bodoh. Dan Allah tidak tidur. Okey. Kemudian As-Salam. Apa makna As-Salam? Yang As-Salam ni salah satu nama Allah. As-Salam maknanya selamat. Iaitu semua keselamatan, semua kesejahteraan adalah daripada Allah. Kita baca zikir lepas salat. Allahumma antas salam. Sesungguhnya engkaulah as-salam dan dari engkaulah segala selamat. Sebab itulah bila Allah jaga, selamat. Walaupun ada 100,000 musuh dengan senjata canggih, kita ada sorang-sorang. Kalau Allah jaga, selamat. Tapi kalau Allah tak jaga, kita ada tentera 100,000, kemudian senjata pun canggih, Allah nak matikan, Allah matikan. Bahkan Allah lemaskan Fir'aun dengan semua bala tenteranya. Sebab apa? Sebab Allah As-Salam. Jadi kalau kita nak selamat, cari siapa? Allah. Dan sebaliknya, siapa yang cari selain pada Allah, memang dia tak akan selamat. Dunia dan akhirat. Okey. Dan Al-Mu'min, yang selamat, sejahtera. Al-Mu'min apa dia? Apa orang beriman? Ini sifat Allah ni. Fokus. Mukmin sifat Allah. Jadi kalau orang, kita boleh faham, tapi ini sifat Allah. Ini apa makna mukmin? Dia ada dua makna. Satu, yang memberi keamanan. Daripada al-amnu. Daripada al-amnu. Yang kedua, makna dia yang musaddiq. Yang musaddiq iaitu yang membenarkan. Mana Allah yang membenarkan. Allah membenarkan apa ni? Allah membenarkan apa? Kalau kita membenarkan Allah, kita membenarkan Rasul. Tapi kalau Allah pula membenarkan apa? Allah membenarkan janjinya. Allah juga membenarkan semua para rasul dengan apa? Allah membenarkan semua para rasul dengan apa? Dengan mukjizat. Siapa yang percaya Nabi, contohlah Nabi Musa, siapa yang menjadikan tukang sihir Firaun percaya pada Musa? Allah melalui apa dah? Mukjizat.
Jadi al-mu'min dua. Satu, Allah yang beri keamanan. Yang kedua, Allah yang membenarkan segala janjinya dan juga membenarkan Rasulnya dengan ayat-ayat, dengan mukjizat. Jadi di sini, dengan perkataan al-mu'min, kalau kita nak keamanan, kita tak share orang lain dah. Kalau kita nak keamanan, kita nak ketenangan, kalau kita faham sifat Allah al-mu'min, kita tak cari orang lain. Lagi cari manusia, lagi tak aman. Lagi pergi ke hutan, lagi tak aman. Ada satu ayat yang ada perkataan al-amnu. Soalan dia, macam mana kita nak dapat keamanan? Macam mana kita nak dapat ketenangan? Allah yang memberi keamanan. Tapi apa kaedah, apa formula dia? Masuk kalau Islam, masuk kamu semua yang lazina amanu amnu. Tak ada satu ayat ni. Innal ladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Cuba baca ayat tu. Saya lupa ayat tu. Surah Fussilat ke? Innal ladzina amanu walam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Ada? Cuba. Al-An'am ayat? Bukan surah Al-An'am ayat 82. Betul ayat ni? Innal ladzina amanu. Tengok. Tengok semua orang nak keamanan, semua orang nak bahagia, tapi tak bahagia. Sebab apa? Cara salah. Allah dah bagi cara nak keamanan, cara nak bahagia. Allah dah bagi dalam Quran. Tapi manusia tak percaya pada Allah, dia tak baca Quran, dia tak tadabbur, dia tak ikut perintah Allah. Dia cari juga keamanan melalui duit, melalui orang. Akhirnya dia lagi tidak tenteram. Okey. Allah kata apa? Allazina amanu. Orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya pada Allah dan ikut perintah Allah. Satu. Yang kedua, walam yalbisu imanahum bizulmin. Mereka tidak labisu apa dah? Mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Apa makna kezaliman di sini? Dia bila turun ayat ini, sahabat dia rasa takut. Dan mereka bertanya pada Rasulullah, Ya Rasulullah, siapakah di kalangan kami yang tidak zalim? Semua kami zalim. Jadi kami tak dapatlah syarat ni. Sebab Allah bagi syarat beriman dan tidak zalim. Semua kami zalim. Nabi pun bagi tahu, kamu tak baca ke ayat dalam surah Al-Luqman, Inna syirka la zulmun. Zalim di sini ialah syirik. Jadi satu beriman, yang kedua tidak syirik. Apa dia dapat? Ulaika lahumul amnu. Amnu. Jangan bagi betul makhraj. Amnu bukan amno. Itulah orang amno dia kata ada perkataan amno dalam ayat, bukan. Amnu. Amnu tak amankan, sebab tu berpecah. Dia orang beriman je aman. Okey? Jadi al-mu'min daripada perkataan apa? Al-amn. Tengok Allah dah bagi jelas yang menjadikan kamu aman, bahagia, tenteram, selesai semua masalah apa dia? Bukan duit, bukan harta, bukan anak, bukan isteri, bukan pangkat. Bukan. Dua je. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, tidak syirik. Ustaz, saya dah beriman dan saya tak pernah syirik pun. Tapi kenapa tak tenang? Tak. Allah bercakap benar. Kamu yang bohong. Bila kamu tak tenang, cek iman kamu. Mungkin iman kamu tak ikhlas. Ataupun ada unsur-unsur syirik. Bekerja untuk dapat nikmat dunia. Syirik. Kan? Okey?
Kemudian apa lagi sifat Allah? Al-Muhaimin. Apa makna Al-Muhaimin? Yang menguasai. Menguasai apa? Menguasai apa-apa sahaja. Rabbul Alamin dia lebih kepada makna pencipta, pemilik dan pengurus. Muhaimin yang menguasai. Orang kata Allah bersifat Al-Muhaimin tapi tak nampak pun Allah berkuasa. Di sana bunuh, di sini rompak, di sini rogoh. Bebas je orang nak buat. Tak nampak pun Allah Muhaimin. Apa kita nak jawab? Apa dia? Sebab Allah jadikan hidup kat dunia adalah sebagai ujian. Bila Allah nak bagi ujian, Allah kena bagi pilihan. Barulah layak diuji. Kalau manusia tak ada pilihan, kamu mesti beriman. Itu tak ada makna ujian. Bila Allah bagi pilihan, adalah yang membunuh. Allah biarkan sebab ujian. Tapi Allah beritahu kalau kamu buat zalim, kamu akan dibalas. Kemudian Al-Aziz Al-Aziz ni apa makna? Kalau terjemah bahasa Melayu perkasa, tapi makna dia kita dah jumpa banyak kali ni Al-Aziz. Al-Aziz ialah yang mencipta, yang boleh mencipta apa saja dia nak, bila-bila masa, di mana-mana sahaja dan tanpa dihalang oleh sesiapa. Itu Al-Aziz. Kita kadang-kadang nak pergi Kuala Lumpur, tak boleh jalan jam. Kadang-kadang nak buat rumah, tak boleh sebab tanah tak ada. Tapi kalau Allah nak buat apa-apa, nak jadikan orang tu kera. Kan? Kera dan babi. Allah perlukan apa? Perlukan masa, perlu meeting dulu dengan exco dia? Tak. Perlukan bahan? Tak. Kunu kiradatan khasi'in. Allah nak sejukkan api yang Ibrahim dicampakkan. Allah perlukan apa? Allah perlukan masa tak? 5 minit tak? Itu makna Al-Aziz. Satu lagi makna dia Al-Ghalib, yang menguasai dan tak boleh siapa yang mengatasinya. Kadang-kadang contohlah, ada negara buat bangunan pencakar langit kan. Bangunan paling tinggi sekali. Tengok-tengok lepas 5 tahun orang lain pula buat. Yang lepas 5 tahun tu dia kata dia paling tinggi. Lepas 10 tahun orang lain pula. Kan? Tapi bila Allah cipta langit 7 lapis, tak ada siapa yang boleh mengatasinya. Al-Jabbar. Apa makna Al-Jabbar? Jabbar apa dia? Jabbar ni asal makna dia ialah yang menolong, yang menampung, yang melengkapkan. Sebab tu kita ada tak baca doa, ya Allah, lengkapkan, tampungkan ibadatku. Daripada perkataan Jimbara. Bukan ada, memang kita baca setiap hari. Tapi nak tanya, perasan tak? Ya Allah, tampunglah ibadatku. Perkataan dia berasal daripada Jimbara. Wajburni. Wajburni. Bila kita baca ni? Duduk antara? Apa makna dia? Saya dah beritahu kan? Makna dia apa? Ibadat aku ni mungkin tak khusyuk, ibadat aku mungkin tak sempurna. Wajburni. Tampal, tampung, lengkap, sempurnakan. Sebab tu dalam bahasa Arab, jabirah. Kalau kita belajar kitab fiqh, ada satu istilah dia panggil jabirah. Daripada perkataan jabarah. Jabirah ni, bila tangan kita patah, kita balut. Balutan tu dia panggil jabirah. Dia panggil apa? Bahasa Inggeris? Simen. Kadang-kadang patah kita balut dulu dengan kayu, kemudian kita balut dengan kain kan? Bandage. Itu dalam bahasa Arab dia panggil jabirah. Apa kata wajbur ni? Iaitu balutan tu menampung tulang kita yang patah. Boleh? Jadi Al-Jabbar makna apa? Satu makna dia Allah yang menampung kelemahan manusia, Allah yang menyempurnakan kelemahan manusia. Satu. Yang kedua, Al-Jabbar
melengkapkan. Kalau yang miskin, Allah kayakan. Yang kedua, juga makna dia yang menguasai ataupun yang mengatasi. Tapi dia kalau jabar diletak pada manusia, makna dia lain. Kan? Wa iza batashtum adalah jabarin. Kan? Wa iza batashtum jabbarin. Daripada perkataan yang sama, Allah bersifat jabar, tapi di sini Allah sifatkan manusia. Apa makna dia? Apabila kamu pukul, kamu zalim seperti orang yang ganas. Jabbarin ganas. Tapi sesuai tak kita kata Allah tu ganas? Maha suci Allah. Boleh kita kata Allah tu bila menghukum sangat dahsyat. Kan bakar manusia dalam neraka, hangus, Allah tukar kulit baru. Hangus, tukar kulit baru. Bagi makan buah zakum, hancur si perut. Itu jabbar. Manusia tak boleh buat. Kemudian al-mutakabbir, yang mutakabbir apa ni? Yang dia kalau manusia mutakabbir, sombong. Tapi kalau pada Allah nak terjemah apa? Yang tinggi, yang hebat. Maknanya kalau sepatutnya siapa yang sombong? Manusia ke Allah? Sepatut Allah, tapi sifat ni manusia ambil. Ini sifat sombong ni sepatut ada pada Allah sebab Allah pencipta. Tapi bila ada pada Allah, tak boleh terjemah sombong. Allah yang bersifat tinggi. Bersifat tinggi daripada makhluknya. Kemudian Allah kata, Subhanallah, Maha suci Allah, amma yusyrikun. Subhanallah, Maha suci Allah, amma dari apa yang mereka sekutukan. Apa maksud dia? Allah Maha suci daripada apa yang mereka sekutukan Allah. Apa dia? Tak, mereka kata Allah ada anak, Allah Maha suci. Mereka kata Allah ada isteri, Allah Maha suci daripada tuduhan itu. Mereka kata Allah bila cipta bumi ada penolong, Allah Maha suci. Dan mereka kata Allah yang mencipta langit, tapi amalan mereka sembah berhala. Allah Maha suci daripada perbuatan mereka. Okey? Dan kita pun dia banyak ayat yang Allah perintah supaya kita mensucikan Allah, kan? Subhanallahi ma fis samawati wal ard, surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, kan? Jadi apa maksud bila Allah suruh kita sucikan dia? Apa maksud? Sucikan Allah mana kita mengatakan Allah bersih daripada sifat lemah, sifat kurang. Kan? Tapi sebenarnya kemuncaknya apa? Apa yang Allah nak bila Allah suruh kita sucikan? Kalau aku ni suci daripada kelemahan, aku suci daripada kekurangan, sembahlah aku. Jangan sembah manusia. Okey, kemudian ayat terakhir, huwa. Huwa, dialah Allah Al-Khaliq. Dialah, kena terjemah, dialah Allah yang berhak disembah. Bila sebut Allah, berhak disembah. Kenapa dia berhak disembah? Sifat Allah seterusnya. Sebab dia adalah Maha Pencipta. Maha Pencipta. Okey. Bila Allah kata dia pencipta, sebenarnya Allah nak beritahu apa ni?
Satu nak bagi tu kehebatan. Bila Allah kata dia pencipta, dia nak tahu, nak bagi tahu dia hebat. Satu lagi, nak bagi tahu semua yang disembah selain daripada Allah tidak ada sifat pencipta. Jadi sebenarnya kamu sembah yang tak layak disembah. Sebab Al-Khaliq hanya Allah. Kan? Karena Allah kata apa? Mereka ni orang kafir kalau kumpul semua pakar-pakar yang hebat, yang macam-macam mereka cipta sekarang kan, kapal terbang, jet pejuang. Tapi kalau Allah, kita suruh dia cipta seekor lalat je, boleh tak? Tak. Nak cipta sehalus semut, lagi tak boleh. Jadi Al-Khaliq hanya pada Allah, sebab tu dia layak disembah. Kemudian Al-Bari'. Ini Al-Khaliq. Al-Bari' apa makna? Ada tiga. Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. Pernah kita dah belajar ni dalam Al-Asma'ul Husna. Kita dah belajar tiga-tiga kan? Dan orang kita ni, budak-budak ni hafal daripada kecil lagi ni. Kan? Nama Allah. Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Dia secara mudahnya macam ni. Dia kalau sebut Al-Khaliq saja, dia juga mana Al-Bari', dia juga mana Al-Musawwir. Kalau sebut Al-Bari' saja, dia juga Al-Khaliq, dia juga Al-Musawwir. Makna sama. Kalau sebut berasingan. Tapi kalau sebut tiga sekaligus, berbeza. Al-Khaliq ni, Allah menentukan apa yang dia nak ciptakan. Allah menentukan apa yang dia nak. Mana belum cipta lagi. Cuma Allah, kalau kita macam buat plan lah. Itu Al-Khaliq. Kemudian, setelah yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan, di Lauh Mahfuz, betul-betul Allah ciptakan. Maka nama dia Al-Bari'. Nama dia Al-Bari'. Kemudian, setelah Allah betul-betul yang dia takdirkan dah jadi, kemudian Allah nak bentukkan dia, tinggi ke, rendah ke, putih ke, mata sepek ke, mata besar ke, hidung mancung ke, itu dipanggil Al-Musawwir. Boleh faham? Tiga peringkat. Kenapa Allah sebut tiga ni? Apa kehebatan Allah? Manusia boleh tak plan nak buat rumah, kemudian itu dia panggil merangka kan. Kemudian buat betul-betul. Kemudian dia buat design dia. Manusia boleh tak? Boleh kan? Boleh. Tapi kelemahannya apa? Tak tekak. Itu betul lah. Dia memerlukan bahan. Dia memerlukan bahan. Allah tak perlukan apa-apa bahan. Lagi? Dia perlukan masa. Ada satu lagi yang menunjukkan memang Tuhan ni hebat. Iaitu bila Allah Al-Khaliq, Allah rangka kan. Nak ciptakan manusia tingginya 10 inci. Kurus kan. Itu masa Allah rangka ataupun takdir. Tiba-tiba bila betul-betul jadi Al-Bari', betul-betul sama dengan yang Allah rangka. Salih tak tumpah. Manusia kadang-kadang buat plan rumah kan. Bila buat sama tak dengan plan? Hari. Lepas tu bila Allah nak bentukkan Musawwir ni, rupa dia macam mana, hidung macam mana, umur dia berapa, sama tak daripada peringkat awal Al-Khaliq? Sama. Sebiji. Itu hebat Allah. Kan kita kena mula-mula buat rumah 3 bilik, lepas tu tengok-tengok air. Sempit kan. Buat 4 bilik. Lepas tu mula-mula 3 tingkat, lepas tu nak 4 tingkat. Sentiasa berubah. Menunjuk kenapa berlaku macam tu pada manusia? Ialah kenapa? Ni dia tidak alimul ghaib. Dia tak tahu apa akan berlaku akan datang. Tapi Tuhan bila rangka macam ni dan bila jadi betul-betul sama dengan yang dirangka. Sebab apa? Allah dah tahu yang lepas, yang sedang dan yang akan datang. Okey, kemudian lahul asma'u. Hanya saya tak tulis Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. Hanya baginya Al-Asma', nama-nama Al-Husna yang baik. Bagi Allah ada nama-nama. Berapa semua? Itu yang disebut sebenarnya. Sebenarnya lebih pada 99. Ada dalil tak nama Allah sebenarnya lebih daripada 99? Ada dalil tak?
Siapa yang selalu baca doa ni, iaitu kita minta pada Allah supaya jadikan Quran tu penyejuk hati. Dan Quran sebagai cahaya dalam dada kita, dan Quran sebagai penghilang duka cita kita. Sebelum tu kita baca apa? Kita tawassulkan dengan nama Allah. As'aluka bikullismin huwa lak. Aku mohon pada engkau dengan semua nama yang milik engkau. Yang mana? Yang mana? As'aluka bikullismin huwa lak samaita bi nafsak, yang engkau sendiri namakan diri engkau. Orang lain tak boleh namakan nama Allah. Nabi Muhammad pun tak boleh. Sebab apa kita tak boleh bagi nama pada Allah? Sebab kita tak kenal Allah. Samaita bi nafsak, ataupun anzaltau fi kitabik, ataupun nama engkau yang engkau sebut dalam kitab engkau. Au 'allamtau ahadan min khalqik, ataupun nama engkau yang engkau ajar kepada hamba engkau, iaitu rasul, para nabi. Dan satu lagi, awista'sarta bihi fi ilmi ghaib indak, ataupun nama-nama yang engkau simpan di alam ghaib dan engkau tak bagi tahu kami. Tu lagi banyak. Jadi bagi Allah banyak nama, cuma yang diberitahu 99, dan semua nama Allah adalah husna. Apa makna husna? Baik. Kenapa Allah beritahu ni nama Allah semuanya baik? Apa kebaikan nama Allah? Yalah, kita dalam ayat ni berapa banyak kita belajar nama Allah? Alim, kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, 3, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, lagi? Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Aziz, Al-Hakim. 16. Yang mana? Aziz 2 kali. Muhaimin Aziz. Lebih kurang 15 kan? Jadi bila kita belajar, kita faham satu-satu ni, kita rasa tenang tak jiwa? Kita rasa tak rahmat Allah? Sebab itulah setiap nama Allah, bila kita faham, kita akan rasa sangat kebaikannya. Okey. Kemudian, bila Allah, semua nama Allah baik dan Allah tu hebat, kesannya apa? Yusabbihu. Sentiasa mensucikan baginya ma fis samawat, apa yang di langit-langit, wal ardan, di bumi. Wahwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha hakim. Apa dia? Hakim ada dua maksud. Hakim ada dua maksud. Pertama, pembuat hukum. Hakim mana? Pembuat hukum. Manusia layak tak buat hukum? Tak. Bila buat hukum, maka boleh jadi syirik. Sebab hak membuat hukum ialah Allah. Dari mana kita dapat? Al-Hakim. Yang kedua, makna Al-Hakim ialah semua hukum Allah penuh dengan hikmah. Ada tak satu hukum Allah yang kita rasa macam tak sesuai ataupun tidak ada kebijaksanaan? Ada tak? Tak ada kan? Kalau Allah hantar Dajjal, bijak tak Allah? Bijak. Allah jadikan hukum mencuri potong tangan, bijak tak? Allah jadikan hukum rejam sampai mati bagi orang yang berzina dan dah kahwin. Rejam sampai mati, bijak tak Allah? Apa bijaknya? Mati ni. Tapi dia mati. Memang bijak. Sekarang berlaku tak kes penzinaan, rogol berlaku setiap hari, bertambah tak? Bertambah. Sebab apa? Sebab manusia pakai undang-undang orang bodoh. Kalau manusia pakai undang-undang Allah yang bijak, selesai masalah. Betul kan? Zaman Nabi, ada tak orang berzina? Berapa orang? Ada riwayat kata 2 orang. Itu pun bukan ditangkap, tapi dia sendiri serah diri. Dan lepas tu,
Habis, tak ada. Walaupun masa tu polis tak ada, penjara tak ada, askar tak ada, CCTV tak ada, tapi jenayah tak berlaku. Sekarang polis banyak, askar banyak, CCTV penuh melata kan. Kadang-kadang yang buat kerja tu adalah orang agama. Ustaz memburukkan nama Ustaz ni susah nak dipercayai. Pelik kan? Ada tak cikgu sekolah Cina rogo pelajar dia di sekolah? Tak ada, kita tak dengar. Kan? Tapi dengar daripada orang Islam, kemudian sekolah agama. Okey, boleh? Jadi insya-Allah. Berapa kita belajar nama Allah? 16 kan? Jadi kalau kita faham nama Allah 16, memberi kesan apa? Kita rasa kehebatan Allah, dan bila kita baca Quran, kita akan jadi macam gunung. Khusyuk, menangis, dan mungkin sampai tahap mati. Ustaz, saya tak nak mati lagi. Tak, dia sebenar bukan kita nak mati kan. Suasana, perasaan takut pada azab Allah yang disebut dalam Quran menjadikan kita ditakdirkan mati. Bukan kita nak mati. Nak tak kalau kita mati ketika baca Al-Quran? Oh, masa dia 15 minit. Tak sempat baca buku solat lah. Kita jawab soalan je lah. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat. Tolong saya nanti. Sebab saya masih keliru. Maha Alim Allah yang mengetahui segala sesuatu yang lepas, yang sekarang dan yang akan datang. Soalan saya, adakah Allah dah tahu yang mana hambanya akan masuk neraka, syurga dan neraka? Jika Allah dah tahu siapa yang akan masuk syurga dan siapa yang masuk neraka, mengapa Allah nak bagi ujian lagi? Okey. Macam ni. Allah tahu apa yang akan berlaku. Siapa yang masuk syurga, masuk neraka. Sebab apa Allah tahu? Sebab dia Tuhan. Kalau dia tak tahu, dia tak layak jadi Tuhan. Kalau dia tak tahu apa yang akan berlaku, dia sama dengan kita lah. Kita pun tak tahu apa akan berlaku besok kan. Takkanlah Tuhan sama dengan kita. Jadi Tuhan mesti lebih daripada kita. Allah tahu yang dulu, yang sedang dan yang akan datang. Satu. Yang kedua, Allah tahu bukan bermakna Allah dah takdirkan orang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Bukan Allah yang tetapkan. Buktinya apa? Allah Allah bagi akal supaya manusia berfikir. Allah utuskan Rasul supaya Rasul tunjuk jalan ke syurga. Kalau Allah dah tetapkan setiap orang ni ahli syurga, ni ahli neraka, apa perlu Allah turunkan Al-Quran? Apa perlu Allah hantar Rasul? Tak ada faedah langsung. Sebab apa? Allah dah tetapkan ini syurga. Rasul datang pun kamu tetap di syurga. Tak. Kemudian yang ketiga, Allah suruh tak kita minta hidayat. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan Allah wajibkan kita minta 17 kali sehari. Menunjukkan kita masih ada peluang. Cuma Allah hanya tahu apa yang kita pilih. Apa yang kita akan pilih setelah diberi pilihan, setelah diberi akal, setelah dihantar Rasul, setelah diberi Al-Quran. Allah tahu kita akan pilih macam ni. Ulama dia bagi analogi lah. Analogi apa? Kita mengajar di sekolah 2-3 tahun kan? Dan kita tahu tak pelajar yang kita ajar selama 2-3 tahun ni, kita tahu tak bila dia masuk exam, resultnya apa dia? Kita tahu kan? Makna kalau jenis ponten sekolah, tak buat kerja sekolah, kita dah boleh agak dah. Apa result dia? Itu kita. Walaupun kita manusia, kita ada kelemahan, tapi kita boleh tahu hasil daripada ilmu. Walaupun kadang-kadang yang kita tahu tak tepat. Kadang-kadang tengok cemerlang pula. Jadi kalau kita pun tahu apa yang kita ajar pelajar kita, apa resultnya, hasil pengalaman kita, maka Allah lagi tahu apa yang manusia hambanya akan pilih, syurga ataupun neraka. Sebab tu Nabi kata, betul Allah tahu kita ke syurga ataupun neraka. Tapi kita tahu tak? Kita tahu tak kita ahli syurga ataupun neraka? Tak tahu. Kalau tak tahu, kena buat apa?
Kalau kita tak tahu ahli syurga buat dan ahli neraka, kita buat macam orang tak tahu. Apa sikap orang tak tahu? Berusaha bersungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh. Pergilah belajar tadabbur, pergilah belajar agama dan berimanlah. Semoga yang Allah tetapkan kepada kamu ialah ahli syurga. Wallahu a'lam. Dikata zaman Nabi ada 2 orang yang berzina, itu pun bukan kena tangkap tapi dia sendiri. Di zaman kita bukan 2 orang lah. Banyaklah. Dan tak ada siapa yang mengaku. Kadang-kadang mengaku pun tak, kadang-kadang ditangkap pun tak mengaku. Sebab apa? Tidak ada keyakinan kepada hari akhirat. Bila tak kenal Allah, bila tak yakin pada hari akhirat, dia akan terus berzina, dia tak bertaubat. Kalau ditangkap pun dia tak akan mengaku. Dia rela kena azab di akhirat asalkan jangan dihukum di dunia. Di antara islah dan dakwah, mana lebih utama? Tak, sebenarnya islah juga adalah sebahagian daripada dakwah. Muhammad Nazrul, islah adalah sebagai pada dakwah. Apa kata Nabi Syuaib? Wa ma uridu illal islah. Aku tidak mahu melainkan untuk islah. Jadi dakwah ni mengajak orang supaya beriman kepada Allah. Dengan kata lain, mengajak orang supaya berubah, supaya baiki diri. Dulu syirik, sekarang mentauhidkan Allah. Dulu tak beribadat, sekarang beribadat pada Allah. Jadi islah adalah sebahagian daripada tujuan dakwah. Ataslah dia, terlepas. Tu. Oh dah. Adakah solat hajat dan solat taubat mengikut sunnah Nabi? Hanisa, PM saya lah. PM saya. Ustaz, apa maksud ayat dalam surah Al-Ma'un, celakalah mereka yang solat? Celaka, wail dalam bahasa Arab, maksud dia binasa ataupun celaka. Dan satu pendapat mengatakan Wai ialah salah satu lembah dalam neraka yang Allah cipta khas untuk orang yang solat. Tapi pendapat paling kuat, Wai makna dia celaka ataupun binasa untuk orang yang solat. Tapi jangan berhenti di situ. Wailul lil musallin, jangan berhenti di situ, iaitu allazina hum an salatihim sahun. Orang yang solat celaka sebab apa? Dia sahun, dia lalai. Jadi orang yang solat ni ada banyak kategori. Pertama, dia tak solat langsung, maka confirm masuk neraka. Soalan pertama ditanya di akhirat besok, solat. Bila tak ada solat, confirm neraka. Itu golongan pertama. Golongan kedua, solat tapi masuk neraka juga. Ini yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'un, iaitu sahun, lalai dalam solat. Lalai ni, kata ulama', cara solat dia tak betul, rokoknya tak betul, solatnya tak khusyuk, termasuklah dia melewatkan solat sampai habis waktu, fawailun. Dan termasuk juga fawailul lil musallin, ialah orang yang solat dia bukan sebab takut pada Allah, tapi semata-mata solat, dan kalau dia tinggal pun dia tak rasa takut pada azab Allah. Orang ni solat dia fawailun. Golongan ketiga ialah qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Golongan ketiga yang solat ialah yang berjaya. Yang mana ni? Yang khusyuk di dalam solat. Okey. Saya nak pencerahan, kalau kita buat makan keluarga, kalau kita jemput jiran terdekat, adakah ia menjadi tak salah? Jemput je. Tapi keutamaan ikut Al-Quran. Ajaran Al-Quran ialah orang yang beriman dia bagi makan kepada siapa dahulu? Bukan pada jiran, kepada golongan yang berhajat. Ya Allah puji al-abrar. Al-abrar ni layak masuk syurga sebab apa? Wa yat'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dia selalu bagi makan pada siapa? Bukan jiran, tapi kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tawanan perang. Kalau jiran dia miskin, termasuk. Tapi kalau jiran semua dah kaya, panggil sekali-sekala okeylah untuk rapatkan ukhuwah. Tapi kalau orang miskin, bukan sekali-sekala, selalulah bagi makan pada orang miskin. Sebab itu amalan ahli syurga.
Amalan ahli syurga yang paling utama di antaranya ialah memberi makan kepada golongan miskin, anak yatim dan sebagainya. Apakah ciri-ciri orang bertakwa? Boleh buka surah Ali Imran ayat 133 hingga 136. Surah Ali Imran ayat 133 hingga 136. Dan juga surah Az-Zariyat ayat 19, 20, 21. Dan banyak lagi surah Al-Baqarah ayat 177. Surah Al-Baqarah ayat 177. Semua tu Allah sebut ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan juga awal surah Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Allah sebut lebih kurang 4 ataupun 5 sifat orang yang bertakwa. Berapa banyak istighfar kita mesti amalkan setiap hari? Tengok berapa banyak dosa. Kalau dosa lagi banyaklah kena istighfar. Sebab Nabi tak ada dosa, Nabi istighfar 70 hingga 100. Kita kalau banyak dosa, lagi kena banyak istighfar. Tidak ada had. Jangan kita tetapkan istighfar mesti setiap kali 1000 ke, jangan. Perbanyakkan berapa, terserah. Salat sunat taubat tak mesti dilakukan setiap hari. Salat sunat taubat bukan wajib. Nama dia salat sunat. Yang wajib ialah istighfar dan bertaubat. Itu wajib. Wajib bila sebaik saja buat dosa, wajib terus bertaubat. Kalau 10 kali buat dosa setiap hari, 10 kali kena segera bertaubat. Tapi tak perlu salat sunat taubat sampai 10 kali. Dia hanyalah hukumnya sunat sahaja. Kenapa masa keluar tandas kita kena minta ampun? Kenapa keluar tandas kena minta ampun? Dia kata ulama, dia sifat orang bertakwa ialah sentiasa berzikir pada Allah. Allah sebut dalam surah Ali Imran kan? Akhir surah Ali Imran, allazina ulul albab siapa? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berakal waras sentiasa ingat pada Allah semua keadaan, berdiri, duduk, baring. Tiba-tiba bila dia masuk tandas, dia tak boleh sebut nama Allah. Sebab itu tempat kotor, tempat syaitan. Tak sesuai sebut nama Allah. Bila tak sebut nama Allah, satu kesalahan. Sebab orang beriman kena sentiasa ingat pada Allah. Mana mungkin dia lupa pada pencipta dia, kepada pemberi rezeki dia, kepada yang beri kesihatan kepadanya. Mana mungkin dia lupa. Bila lupa, dia anggap satu kesalahan. Sebab itulah bila masuk tandas, tak dapat berzikir pada Allah, keluar aja minta ampun. Ghufranaka. Adakah betul ayat surah Al-Hasyr ayat 21 dijadikan amalan sebagai ayat penyembuh? Tak. Tak ada dalil. Semua ayat Quran jadi penyembuh. Semua ayat Quran jadi penyembuh, khususnya ayat ataupun surah yang Nabi sendiri sebut dalam hadis yang sahih. Seperti ayat kursi, 3 kul, surah Fatihah, itu ada dalil boleh dijadikan sebagai rawatan kepada penyakit. Jika kita berkahwin dengan pasangan yang tidak bertanggungjawab, tidak menjalankan hukum-hukum yang telah ditetapkan olehnya, boleh tak kita mengatakan itu takdir hidup kita? Tak, dia jodoh ni, ramai orang salah faham. Jodoh dia kata itu adalah ditetapkan Allah. Tak, jodoh pilihan kita. Jodoh pilihan kita. Ya Allah tetapkan, yang kita tak ada pilihan apa dia? Rezeki. Ajal maut. Celaka ataupun bahagia hidup kita. Dan amalan kita. Jodoh tak termasuk. Jadi jodoh itu sebenarnya pilihan kita. Sebab itulah bila kita bercinta kan, daripada sekolah rendah sampai universiti kita nak kahwin, mak kita tak bagi. Kita nak juga. Itu pilihan kita. Bila kita nak, batu bila dah lama kahwin, suami tak salat, menyesal. Ini adalah takdir Allah. Padahal itu pilihan kita. Sebab itulah Nabi kata, wanita dikahwini kerana 4 sebab. Kan? Kerana cantik, yang kedua kerana harta, yang ketiga kerana keturunan. Tapi Nabi beritahu kebiasaannya 3 benda ni orang pilih. Tapi Nabi kata, pilihlah zatid din, yang punya agama, taribat yadak. Mana Nabi kata, pilihlah yang beragama. Kita ada pilihan tak? Ya, kita ada pilihan. Tapi masa tu kita bercinta bukan pilih yang agama, pilih yang handsome, yang kaya, kan? Yang muka macam Shah Rukh Khan, walaupun daripada Bangladesh, kan?
Apa beza rahmat dan berkat? Rahmat adalah kasih sayang Allah. Rahmat adalah kasih sayang Allah. Berkat ialah kasratul khair wa dawamuha. Berkat ialah, dengar baik-baik, nanti jangan tanya besok. Berkat ialah kasratul khair wa dawamuha. Berkat ialah kebaikan yang banyak dan berterusan. Kadang-kadang harta kita sikit tapi berkat, boleh hidup lama. Boleh makan untuk ramai. Itu mana berkat. Kadang-kadang harta banyak tapi seorang pun cepat habis, tak berkat. Dan kebaikan yang banyak ataupun berkah yang sebenar-benarnya ialah bila kita berilmu. Bila kita faham Al-Quran, kita akan dapat banyak kebaikan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Baqarah. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan siapa yang diberi hal hikmah, siapa yang diberi kebijaksanaan, siapa yang diberi kefahaman agama, siapa yang diberi tadabbur Al-Quran, sebenarnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Jadi barakah yang paling baik ialah kita faham Al-Quran. Percayalah, kadang-kadang dengan satu ayat mengubah kehidupan kita. Daripada kita buang masa, kita penuh masa dengan berzikir, berdoa dan beribadat kepada Allah. Asmaul Husna, kalau berdoa dengan nama Allah, perlukah sebut Al-Hakim ataupun Hakim sahaja? Tak, bila kita berdoa, kita kena seru, ya. Bila kita berdoa, kena sebut, ya. Bila sebut ya, tak ada alif lam. Asada Al-Hayyu, ada alif lam. Al-Qayyum, ada alif lam. Tapi bila kita sebut, ya Hayyu, ya Qayyum. Bila ada ya, buang alif lam. Ya Razzaq, asada Ar-Razzaq. Jadi bila sebut ya, bila nak berdoa kena ada ya. Bila ada ya, kita seru kena buang alif lam. Boleh tak letak nama Allah tanpa letak Abdul atau Hakim sahaja? Dan juga kalau memberi nama anak, bolehkah letak nama Allah tanpa letak? Boleh. Nak letak nama anak, ambil nama Allah dan tak letak Abdul. Boleh, tapi syarat buang alif lam. Contoh Al-Hakim, kita tak nak letak Abdul Hakim. Boleh, tapi buang alif lam, nama dia Hakim. Aziz, boleh, tapi jangan Al-Aziz. Sebab nama Allah ada alif lam. Boleh tak bagi tips untuk baru mula tadabbur? Bagaimana ya? Baik kalau ikut surah ke atau macam mana? Sebab saya ikut kelas ustaz, bila campur-campur saya pening. Tip terbaiklah ikut kelas saya setiap hari. Jangan ikut jarang-jarang. Bila kita ikut setiap hari, kita akan jumpa sebenarnya kita tadabbur by surah, bukan by ayat. Kalau hari ini semuanya kita akan tadabbur surah Al-Hasyr. Hari ini dah habis. Besok kita akan sambung surah Al-Mujadalah daripada juzuk 29. Ikut susunan dan ikut hari. Besok kita belajar sirah. Hari Jumaat kita akan belajar surah Al-A'raf sahaja. Daripada ayat pertama sampai habis surah Al-A'raf, kita tukar surah lain. Jadi kita belajar ikut surah tapi ikut hari. Hari ni surah ni, hari besok surah lain. Jadi kalau ikut sekali-sekala jadi pening. Apa beza sifat 20 dan Asmaul Husna? Sifat 20 daripada manusia, Al-Asmaul Husna daripada Allah, daripada Quran, daripada Nabi. Jadi kalau kita nak yang terbaik, belajarlah apa yang Allah sebut dalam Quran. Wallahu a'lam. Bolehkah kalau kita nak musafir, kita salat jamak di rumah kemudian keluar? Imam Syafi'i kena keluar rumah dulu. Imam Syafi'i kena keluar rumah dulu dan sampai keluar kawasan dan solat jemaah qasar. Bila pula Imam Syafi'i kena keluar rumah? Mazhab Syafi'i. Okey, kalau ikut dalil yang sahih, Nabi bila keluar setelah masuk waktu, bila Nabi nak musafir dan dah masuk waktu zuhur, Nabi jamak asar dan zuhur di Madinah sebelum keluar lagi, iaitu jamak takdim. Hadis sahih. Saya ulang, Nabi bila nak musafir dan dah masuk waktu, contoh waktu zuhur,
Nabi akan jamak takdim di Madinah. Iaitu jamak zuhur dan asar, tapi bukan qasar. Sebab Nabi belum musafir. Syarat nak qasar mesti musafir. Tapi kalau Nabi keluar dari Madinah sebelum masuk waktu zuhur, Nabi jamak di luar. Iaitu jamak takhir. Zuhur di waktu asar di perjalanan. Jadi jawapannya boleh. Kalau kita masa nak keluar rumah dah masuk waktu, boleh je. Ataupun kita keluar rumah tu dah masuk waktu maghrib, boleh kita jamak maghrib dan isya di rumah. Tapi kalau sebelum masuk maghrib, jamaklah di perjalanan. Abia bau. Oh, nama apa ni? Jawa ke apa? Allah sudah bagi tahu buat baik masuk syurga, buat jahat masuk neraka. Pak Ustaz. Saya bukan Pak lah. Jadi kita sudah tahu kita ahli syurga, neraka. Kita sudah tahu kita ahli syurga ataupun neraka. Kerana Allah tidak mungkin janji. Pohon sikit. Tak, salah tu. Kita tak tahu. Dari mana kita tahu? Siapa bagi tahu? Siapa bagi tahu? Tak ada siapa bagi tahu. Seseorang tu ahli syurga ataupun neraka, hanya Allah saja yang tahu. Itu ilmu ghaib. Siapa mendakwa dia ahli syurga, dia pendusta. Siapa mendakwa dia ahli neraka, dia pendusta. Bahkan sebab itulah bila orang tu mati, kita tak boleh nak menghukum dia ni kaki masjid, memang dia ahli syurga. Salah. Dalam Islam salah. Sebab ahli syurga, ahli neraka benda ghaib. Allah saja yang tahu. Nabi pun tak tahu. Ada satu ketika seorang sahabat mati, lelaki, kemudian isteri dia puji suami dia. Dia kata, hani'an laka ya Abas Sa'id. Bertuahlah kamu wahai Abas Sa'id, iaitu suami dia. Bila Nabi dengar, maksud bertuah tu dia anggap suami dia ahli syurga. Bila Nabi dengar, Nabi tegur. Dari mana kamu tahu suami kamu ahli syurga? Dari mana kamu tahu? Aku pun tak tahu. Tak boleh. Kita hanya boleh mengatakan kalau orang dah mati, semoga orang itu menjadi ahli syurga. Kena ada perkataan semoga. Okey, sebenarnya kita tak tahu. Kita tak tahu. Bila tak tahu, buat macam orang tak tahulah. Berusaha sungguh-sungguh, beribadat sungguh-sungguh. Semoga kita termasuk dalam ahli syurga. Rasa kesian sangat. Betul tak jika dikatakan antara kesilapan pendakwah adalah silap dalam keutamaan? Sepatutnya diutamakan bahawa masyarakat kepada baca, faham, amal dan sampaikan Al-Quran dulu sebelum menyentuh lain-lain perkara. Betul. Betul. Silap keutamaan. Rasa kesian sangat saya kepada mereka yang tidak bernasib baik, tidak bersama Al-Quran. Memang betul lah. Sebab itulah Nabi sebelum sampai Al-Quran, Nabi tak cakap apa-apa pun. Nabi duduk kat gua. Kalau Nabi boleh cakap dengan idea dia, dengan kepala dia, Nabi dah berdakwah kepada orang musyrikin. Tapi tak boleh berdakwah melainkan dengan Al-Quran. Bila datang Al-Quran je, Nabi tak pergi ke gua je. Nabi terus sampai ke Al-Quran. Jadi mesej pertama yang Nabi sampai pada orang musyrikin ialah Al-Quran. Daripada A sampai Z. Sampai semua orang Arab faham Al-Quran dan akhirnya mereka terima dan mereka berubah. Barulah nampak perubahan. Iaitu hanya Quran boleh mengubah hati dan akhlak manusia. Tapi kalau kita mula dengan bab fiqah, bab tasawuf, bab tarikat, kan? Sedangkan Quran tak faham, dia tak akan mengubah apa-apa. Kadang-kadang dia belajar fiqah, dia jadi bermusuh dengan orang mazhab lain. Walaupun mazhab lain juga Islam. Sebab apa? Dia tak belajar ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman kena berkasih sayang walaupun berbeza mazhab. Wallahu a'lam. Mengenai soalan takdir tadi, bukankah tempat kita sudah tetap di syurga dan neraka? Dan seseorang akan beramal mengikut amalan ahli syurga ataupun amalan ahli neraka mengikut tempat yang telah ditetapkan tadi. Dan setiap manusia ada tempat di neraka dan syurga, dan akan ada yang akan menempati tempat kita di syurga ataupun. Ini kefahaman saya. Kalau salah, dia setiap orang Allah dah catat dia sebagai ahli syurga ataupun neraka. Berdasarkan apa? Bukan berdasarkan Allah tetapkan dan kita tak ada pilihan. Allah catat apa yang kita sendiri buat pilihan. Tapi masalahnya, kita tahu tak apa yang kita pilih di hujung kehidupan? Kita tak tahu. Sebab tu Nabi kata, bila kamu tak tahu, buatlah apa yang terbaik. Bahkan Nabi kata,
kullun muyassar lima khuliqalah. Dengar hadis Nabi. Nabi kata, kullun muyassar lima khuliqalah. Kalau orang tu Allah tulis sebagai ahli syurga, dia akan buat amalan ahli syurga dengan mudah. Kalau orang tu Allah tulis sebagai ahli neraka, dia akan buat amalan yang jahat yang membawanya ke neraka dengan mudah. Jadi sebenarnya, kalau kita ni rajin beribadat dengan ikhlas, insya-Allah itu petunjuk-petunjuk lah kita adalah ahli syurga. Tapi kalau kita sendiri walaupun ada pilihan, malah beribadat, malah solat, malah pergi belajar agama, sebenarnya itu pilihan kita. Itu mungkin petanda-petanda kita mungkin ahli neraka, minta dijauhkan Allah. Jadi kita sebenarnya masih ada pilihan. Nak datang kelas, ada pilihan. Ya, siapa yang nak tembak kita kalau kita pergi kelas? Tak ada siapa. Tapi bila kita tak pergi, itu pilihan kita. Wallahu alam. Juzuk amma je encik. Juzuk ke-30 apa tu? Pendrive. Okey, boleh kontak Izdiharuddin. Betul ke bacaan duduk antara dua sujud hanya sampai wahdini? Sampai wa'afini, betul. Hadis sahih ada 7 semua. Dia tak termasuk wa'fu anni. Wa'fu anni tu bukan daripada hadis sahih. Ada riwayat 5, ada riwayat 6. Tapi yang ke-7 tu tidak sahih. Wa'fu anni. Tapi kata ulama, sebab dia semata-mata doa, boleh je kita nak baca. Cuma jangan kita anggap dia daripada Nabi SAW. Apa beza al-abrar dengan al-albab? Al-albab ialah orang yang berakal waras. Bila dia berakal waras, dia akan menjadi al-albab. Al-abrar. Al-abrar daripada bir. Orang yang suka buat baik. Allah sebut surah Insan kan? Suka buat baik pada siapa? Pada orang. Bagi makan orang miskin, bagi makan anak yatim. Itu sifat al-abrar. Hasil daripada apa? Hasil daripada akalnya waras. Iaitu al-albab. Jadi beza al-albab orang yang berakal waras. Kalau dia berakal waras, dia akan berusaha untuk menjadi al-albab. Al-abrar. Betul tak jika dikatakan antara termasuk sekolah tahfiz Datuk hanya ajar anak-anak hafal tapi tak faham? Masih ada ke zaman ni orang yang khusyuk 100% solat? Ustaz, sebab saya ada dengar antara nikmat yang telah ditarik Allah adalah khusyuk. Tak, nak khusyuk 100% tak ada. Dan kita pun tak payahlah nak capai 100%. Capai dulu 20%. Step by step. Nak capai 100% tak mungkin. Tak mungkin. Sebab setiap orang mesti ada gangguan. Nabi pun ada tak gangguan? Ada. Kadang-kadang Nabi tengah salat ada Nabi terpandang kain lansir yang kepunyaan Aisyah ada gambar. Jadi terganggu. Lepas salat Nabi terus bagi kepada Aisyah, turunkan kain tu. Jadi setiap orang ada gangguan. Nak dapat 100% tu memang susah. Yang penting kita berusaha. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan beban mereka setakat kita mampu. Betulkah masuk tandas sunat tutup kepala? Tak sunat. Masuk tandas tak sunat tutup kepala. Yang sunat baca doa, masuk kaki kiri dan keluar pun kaki kanan dan baca doa. Dan bila duduk dalam tandas jangan lama. Sebab itu tempat syaitan dan tempat kotor. Itu sunnah. Adapun tutup kepala tak sunat. Yang tutup kepala ni wajib bagi perempuan bila keluar rumah. Mana? Mana? Antara laknat dengan murka, surah An-Nur. Okey, saya pernah baca tapi saya terlupa. Antara laknat dengan murka, yang saya ingat lah, yang murka tu lagi teruk. Sebab Allah sebut dalam satu ayat berkenaan dengan Bani Israel. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka balik dengan kemurkaan Allah setelah kemurkaan. Mana kemurkaan Allah tertimpa kepada mereka. Bertimpa-timpa. Jadi setakat maklumat yang saya baca, yang saya ingat, murka tu lebih teruk daripada laknat. Wallahu alam. Betul tak Ustaz? Dah. Saya tidak bersetuju dengan adik-beradik saya yang nak buat kepuk kubur arwah mak. Bagaimana nak buat dengan apa yang terbaik Ustaz? Tak, yang terbaiknya kita sampaikan ilmu. Kita tak boleh nak ubah
amalan atau pemikiran yang dah lama berkarat dalam masyarakat kita dengan arahan, dengan perubahan drastik. Tak, perubahan mesti dengan ilmu, dengan penuh hikmah. Sebab itulah walaupun orang musyrikin sembah berhala dan berhala duduk keliling Kaabah 360, tapi ayat pertama tak suruh Nabi pecahkan berhala, tak. Dan sebab itulah orang Arab Mekah ni selalu minum arak. Minum arak tu macam minum air sejuk. Maka sebab tu ayat tak turun-turun haramkan arak. Sebab nak hilangkan benda mungkar yang dah terbiasa perlukan satu proses. Step by step. Jadi cakap dulu baik-baik kenapa tak boleh sebut dalilnya, sebut hadis Nabi. Yang terbaik kita buat. Kalau dia tak nak dengar dan kalau kita buat juga menimbulkan pergaduhan, jangan buat. Biarkan mereka buat. Jangan kita nak cegah sesuatu kemungkaran membawa kepada kemungkaran yang lebih besar seperti perpecahan. Apa hukum imam yang solat maghrib dan isya dan subuh dengan bacaan sir? Imam yang solat maghrib dan isya, imam ni tak ikut sunnah lah. Imam ni tak ikut sunnah. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Aku solat, Nabi solat subuh baca kuat. Nabi solat maghrib isya baca kuat. Bila kamu solat tak ikut sunnah Nabi, makna solat kamu ada masalah. Salah satu syarat solat amalan kita diterima ialah mesti sama dengan Rasulullah. Kalau Nabi baca kuat, kita baca kuat. Nabi baca perlahan, kita baca perlahan. Cukup Dah. Dah kita dah lewat dah. Waktu makan tengah hari. Okey, kelas kita akan datang ialah malam ni pukul 9 malam insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.